Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin pagi 4 Ogos, anda bersama saya Muhammad Syafiq Anan. Tajuk utama pagi ini. Restoran tawarkan sajian daging anjing diserbu. Sebuah restoran di Kampung Baru berhampiran Broga di Nilai Negeri Sembilan dikesan menawarkan menu eksotik daripada daging anjing untuk pelanggannya. Premis itu disiasat polis selepas perbuatan pengusir restoran terbabit didedahkan orang awam dan tular di media sosial. Serbuan juga dilakukan susulan satu laporan polis dibuat pelanggan terhadap premis berkenaan berkaitan aktiviti penjualan daging anjing. Dalam pemeriksaan petang semalam, polis menemui beberapa ketol daging dipercayai daging anjing di dalam peti sejuk beku. Pemeriksaan mendapati pemilik restoran berkenaan mempunyai lesen menjual makanan eksotik. Difahamkan lesen itu bagaimanapun tidak termasuk daging haiwan tersebut dalam senarai yang dibenarkan. Pemilik premis mendakwa daging terbabit diambil dari luar dan hanya dijual kepada pelanggan yang membuat tempahan. Ketua Polis Daerah Nilai Superintendent Muhammad Nur Marzuki Besar berkata pihaknya turut menyerahkan kes berkenaan kepada jabatan berkaitan untuk tindakan lanjut. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menegaskan penggunaan tulisan Hard dan Jawi dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4 adalah kekal dan diteruskan. Pengenalan itu tidak harus disekat hanya kerana pihak tertentu yang mempersoalkannya, sedangkan kerajaan selama ini tidak pernah menghalang kaum lain untuk mengamalkan penulisan bahasa ibunda masing-masing. Kita percaya kepada dasar kemakmuran bersama. Kita tidak pernah bantah penggunaan tulisan dalam bahasa Cina. Ini adalah sesuatu yang istimewa di negara kita ini. Tulisan dalam bahasa Cina tidak dibenar di negara-negara lain. Di Indonesia umpamanya, di Filipina, juga di Thailand, mereka guna tulisan mereka. Jadi tak kenallah kalau kata kita tak boleh belajar tulisan. Tambah Tun Dr. Mahathir, pengenalan tulisan yang memiliki nilai seni itu juga sesuai dengan keistimewaan diperuntukkan kepada kaum Melayu dan agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Isu tulisan Hard menjadi bualan ramai termasuk di media sosial selepas Kementerian Pendidikan mendapat tentangan daripada beberapa pertubuhan mengenai rancangan penambahan seni Hard dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4 termasuk di sekolah vernakular. Ini pula pesanan Tun Dr. Mahathir kepada rakyat di negara ini terutamanya generasi muda. Mereka perlu menanam sikap dan semangat nasionalisme yang kuat dalam diri agar dapat meneruskan kesinambungan negara tanpa lupa perjuangan bangsa apabila negara berada dalam keadaan selesa. Kerana persepsi seperti ini boleh runtuhkan negara, maka semangat patriotisme dan jati diri perlu dipupuk dalam diri generasi muda di negara ini, kerana kepribadian mereka akan mencerminkan kepribadian negara pada masa kini dan masa akan datang. Malah menurut Tun Dr. Mahathir, ada yang hanya mengambil sikap tidak rendah bahawa urusan negara bukan tanggungjawab mereka. Sebaliknya, mereka lupa bahawa jalur gemilang itu sendiri adalah lambang jati diri rakyat Malaysia yang semestinya perlu dihayati. Beliau menyampaikan pesanan itu ketika berucap merasmikan pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang di Dataran Pahlawan Bandar Hilir Melaka malam tadi. Hadir sama barisan Menteri-Menteri Kabinet, antaranya Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobing Singh Dio. Acara berjaya menarik lebih 30,000 pengunjung. Seiring negara menyambut kemerdekaan ke-62 tahun, Tun Dr. Mahathir turut yakin rakyat Malaysia bertambah matang menilai dan menepis ancaman yang memecah belahkan perpaduan. Saya harap agar perhimpunan kita ini akan menyemarakkan lagi semangat kita untuk sama-sama melipat gandakan usaha ke arah menjadikan Malaysia
sebagai sebuah negara yang disegani dan dihormati di mata dunia. Seiring dengan negara mencapai kematangan, saya yakin rakyat Malaysia sekarang juga bertambah matang menilai dan membuat pendirian apabila berhadapan dengan ancaman. Bella, pagi ini berlangsung satu pertemuan atau sesi town hall penduduk Pasir Gudang dengan kerajaan negeri berhubung pencemaran dan gangguan kesihatan di daerah itu. Sesi itu bertujuan untuk memperjelaskan isu-isu berbangkit seperti dituntut pelbagai pihak. Untuk perinciannya, kita berlintas langsung bersama wartawan Zahir Senabiah di Menara Akabah Majlis Permandaran Pasir Gudang. Jadi Zahir, apakah yang boleh anda kongsikan setakat ini? Terima kasih Syafiq di sepentas. Sebenarnya saya bukan berada di Menara Akabah tapi di Stadium Tertutup Majlis Perbandaran Pasir Gudang, di mana pada pagi ini akan berlangsung sesi town hall berhubung isu pencemaran udara di Pasir Gudang ini. Dan kalau dapat saudara semua melihat di belakang ini, lebih kurang 200 wakil penduduk, agensi kerajaan serta badan-badan bukan kerajaan hadir pada pagi ini untuk mengadakan sesi town hall bersama Menteri Besar Datuk Dr. Jamal Syahrudin atau Dr. Syahrudin Jamal, maaf. Dan pada pagi ini kalau dapat saya dapat imbas kembali, ini adalah sesi town hall pertama yang diadakan di Pasir Gudang ini berhubung isu pencemaran udara. Dan saat ini amat dinantikan oleh penduduk di Pasir Gudang untuk mengetahui punca sebenar masalah pencemaran yang berlaku di Pasir Gudang ini. Dan pada hari ini adalah genap 105 hari pencemaran udara di Sungai Kim Kim yang berlaku pada 7 Mac yang lalu, iaitu kira-kira lebih kurang 6 bulan yang lalu. Dan selepas itu berlaku lagi pencemaran peringkat kedua pada 20 Jun yang lalu, di mana ia membabitkan kira-kira lebih 6,000 penduduk di Pasir Gudang ini yang terjejas dan 111 buah sekolah terpaksa ditutup bagi mengelak kejadian yang tidak digini. Dan pada masa ini kita masih menunggu ketibaan yang amat berhormat Menteri Besar Johor, Datuk Dr. Syahrudin Jamal, yang dijangka hadir pada bila-bila masa untuk melihat atau menyaksikan ataupun mengadakan pertemuan dengan penduduk di kawasan Pasir Gudang ini. Antara agenda yang terkandung dalam pertemuan pada hari ini adalah ucapan aluan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar, diikuti oleh sesi taklimat daripada Jabatan Alam Sekitar, sesi taklimat daripada Jabatan Pendidikan dan agensi-agensi yang berkaitan. Majlis ini dijangka berlarutan hingga tengah hari dan kami dijangka membawakan maklumat terkini pada jam buletin 1.30 nanti. Jadi sekian dulu laporan saya dari Stadium Tertutup Majlis Perbandaran Pasir Gudang ini, kembali bersama Syafiq di sepentas. Silakan Syafiq. Baiklah, terima kasih Zahir langsung dari Pasir Gudang, Johor. Kita terus saja ke laporan yang berikut. Semua esko kerajaan negeri yang memegang portfolio alam sekitar diarah mengetuai sendiri operasi bersepadu memantau keadaan sungai dan kilang haram di negeri masing-masing. Menteri Tenaga, Sains, Teknologi dan Alam Sekitar Yeo Bin Yee berkata, usaha menjaga alam sekitar tidak seharusnya diletakkan di bahu beliau semata-mata, sebaliknya memerlukan kerjasama exco. Menteri tak boleh pergi semua sungai, tak boleh pergi semua kilang, tapi kita menurunkan kuasa kepada exco sudah. Saya telah menurunkan kuasa kepada mereka. Saya katakan kita akan memberi sokongan yang padu kepada mereka untuk membuat operasi di peringkat negeri. Tambahnya, dalam mesyuarat bersama Exco berkaitan kemarin, kertas kerja dibentangkan dan berkongsi prosedur operasi standard ketika menjalankan operasi bersepadu. Selain itu, katanya, agensi kerajaan persekutuan juga akan memberi sokongan kepada Exco dalam setiap operasi yang dijalankan.
Siasatan punca kejadian lift terhempas dari tingkat 5 Blok C Projek Perumahan Rakyat PPR Kerinci Pantai Dalam Kelmarin akan disemak terlebih dahulu sebelum cadangan pergantian kemudahan itu diputuskan. Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Abdul Samad berkata, tindakan segera dengan mengarahkan siasatan dan pemeriksaan menyeluruh ke atas lift lama di kawasan lain dilakukan bagi mengelak insiden berulang. Tegas beliau, kejadian itu tidak sepatutnya berlaku selepas rekod penyelenggaraan lift yang digunakan sejak 2007 dicatatkan dalam keadaan baik dan sijil permit mesin angkat PMA sah sehingga Januari 2020. Jelasnya, lift mempunyai sistem keselamatan terutamanya sistem brake yang akan berfungsi apabila dalam keadaan laju, tetapi sistem itu tidak berfungsi ketika kejadian. Malah beliau berpendapat sistem mekanikal itu berfungsi tanpa sokongan bekalan elektrik. Ahli Parlimen Shah Alam itu menjelaskan beliau masih menunggu laporan siasatan yang akan dilakukan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan DOSH bersama kumpulan profesional termasuk pengeluar lift dari Korea Selatan. Dalam kejadian Jumaat lalu, 8 mangsa termasuk seorang wanita dan seorang kanak-kanak lelaki berdepan detik cemas selepas lift dari tingkat 5 Blok C di PPR Kerinci Pantai Dalam itu terhempas. 4 lelaki mengalami kecederaan patah kaki, manakala selebihnya mengalami kecederaan bahagian pergelangan kaki. Kehamilan tidak diduga dan kurang pengetahuan mendorong remaja dan wanita membuat keputusan drastik membuang bayi yang baru dilahirkan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, keadaan itu menyumbang kepada kes pembuangan bayi yang dilaporkan kian meruncing setiap tahun, khususnya membabitkan remaja perempuan. Kerajaan mengambil langkah proaktif dengan merangka strategi advokasi, pencegahan serta menjalankan program-program kesedaran awam khusus kepada golongan remaja mengenai kesihatan reproduktif mereka. Pengurusan tertinggi KPWKM dan Berdasarkan statistik Polis Diraja Malaysia PDRM menunjukkan 1,010 kes pembuangan bayi direkodkan di seluruh negara sejak 2010 hingga Mei lalu dengan 64% bayi daripada jumlah itu meninggal dunia. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. 51 orang cedera termasuk 2 wartawan dalam tujuh perasaan mingguan ke-69 di sempadan Gaza. Mangsa cedera akibat ditembak dengan peluru hidup oleh tentera rejim Zionis, manakala sebilangan penduduk dilaporkan sesak nafas selepas terkena semburan gas pemerih mata. Tujuh perasaan yang diadakan sejak 30 Mac tahun lalu telah meragut lebih 320 nyawa. Pihak berkuasa Jerman merampas lebih 4.5 tan metrik dadah jenis kokain, dipercayai rampasan terbesar di negara itu setakat ini. Dadah berkenaan dikesan ketika pemeriksaan rutin dijalankan ke atas sebuah kapal di pelabuhan Hamburg yang didakwa membuat penghantaran kacang soya. Carian oleh pihak kastam menemui 4,200 paket kokain yang disorot dalam ratusan beg pakaian. Hasil rampasan dianggarkan sekitar 1 bilion euro. Kesemua dadah berkenaan sudah dimusnahkan oleh pihak berkuasa. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali. Kita ke laporan sukan. 4 perlawanan Piala Malaysia 2019 berlangsung semalam menyaksikan hampir kesemua pasukan pilihan berjaya menempati ramalan. Juara Piala FA Kedah membawa pulang 3 mata penuh dari tempat lawan selepas cemerlang menewaskan Negeri Sembilan 3-1. Pahang pula bangkit mengatasi Pulau Pinang juga dengan keputusan 3-1. Sementara PJCT menundukkan PKNP 2-1. Manakala Selangor gagal memanfaatkan peluang beraksi di halaman sendiri selepas seri 2-2 menentang Felda United. Turun sebagai juara 33 kali dalam saingan Piala Malaysia, Selangor yang melayan kunjungan Felda United di Stadium Shah Alam sepatutnya meraih kemenangan dalam perlawanan pertama kumpulan D. Di depan pada minit ke-33, hasil jaringan Syazwan Zainon, Selangor tambah selisih 7 minit kemudian selepas Ifidaya Olusegun menjadikan kedudukan 2-0. Bagaimanapun, ketika tuan rumah Lakers dengan kelebihan yang dimiliki, pemain sayap Felda United Christy J. Selen berjaya mengurangkan defisit gol 3 minit sebelum tamat separuh masa pertama.
Bersambung babak kedua, Selangor bimbingan jurulatih B-Side Naden nampak berusaha keras memburu gol, namun segala usaha itu tidak menjadi dan lebih parah kesilapan Fandi Osman yang melakukan terjahan ke atas Jasazun Jamaluddin dalam kotak penalti membuka peluang buat Khairul Amri Muhammad Kamal menyamakan kedudukan 2-2 pada minit ke-83. Tiada lagi gol menyusul, perlawanan tamat Selangor 2, Felda United 2. Di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi, Kedah yang masih segar dengan kejayaan menjulang trofi Piala FA baru-baru ini cemerlang mencatat kemenangan 3-1 ke atas pasukan Liga Perdana Negeri Sembilan dalam aksi pertama kumpulan A. Menyingkap gol pembukaan seawal minit keempat hasil jaringan Jonathan Baumann, Kedah menambah gol kedua pada minit ke-72 menerusi pemain pertahanan Syakir Hamzah. Walaupun Negeri Sembilan berjaya menjadikan kedudukan 2-1 pada minit ke-78 melalui jaringan Faris Daniel, penyerang berbisa kelahiran Argentina, Baumann sekali lagi hadir mencetak gol ketiga buat Kedah selepas mudah menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-83. Kekal 3-1 sehingga tamat permainan, Kedah nampak bermotivasi tinggi untuk merebut piala kedua tahun ini. Di Stadium Darul Makmur, Pahang terpaksa bekerja keras sebelum bangkit menundukkan Pulau Pinang 3-1 dalam aksi kumpulan C. Walaupun beraksi di hadapan penyokong sendiri, skuad bimbingan Dollah Saleh dikejutkan dengan gol pembukaan pelawat pada minit ke-50 menerusi Julan Baltaro. Tersentak, penyerang berbisa Tok Gajah Dixon Wakeme menyamakan kedudukan 1-1 selepas menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-58. Masuk minit ke-66, lorongan Wakeme membuka peluang buat pemain naturalisasi negara Muhammad Sumare meledak gol kedua buat Pahang. Disusuli tandukan pemain pertahanan Muslim Ahmad pada minit ke-84 memastikan kemenangan 3-1 Pahang ke atas Pulau Pinang. Dalam pada itu, di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya, tuan rumah PJ City ceria mengutip 3 mata penuh dalam aksi kumpulan B selepas mengatasi PKNP 2-1. PJ City bermula baik apabila mendalui permainan seawal minit ke-11 menerusi bintang importnya Pedro Henrique Cortes. Bagaimanapun ketika aksi babak pertama seakan memihak kepada PJ City, PKNP berjaya menyamakan kedudukan 1-1 melalui Pedro Victor Khalil pada minit ke-37. Bersambung babak kedua, ketumpulan jentera serangan yang pada awalnya kerap mengganggu rentak PJ City akhirnya membuahkan hasil pada minit ke-81 apabila Elisio Arijo de Melo berjaya menjadikan gol kedua yang juga gol kemenangan pasukannya. Selepas ini, PJ City akan menentang Johor Darul Takzim JDT di Lakin pada 7 Ogos sementara PKNP menentang UiTM di Shah Alam sehari kemudian. Baiklah, sekian Buletin Pagi. Ikuti lebih banyak berita di platform media sosial Buletin TV3. Oleh itu, saya Muhammad Syafiq Adnan. Salam hormat dan Assalamualaikum.